Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih dan dihormati Tuan Usi Surau, Bangsa Melawati bersama dengan Saf Ayatan Kuasa Surau, para imam, para bilal, seterusnya para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini 30 Muharram kita dapat bersama di Surau Wangsa Melawati untuk sama-sama kita dirikan solat Jumaat sekejap nanti. InsyaAllah sebelum masuknya waktu akan kita kongsikan sedikit perkongsian daripada kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jilid yang pertama, bab yang keempat, beriman kepada adanya malaikat. Antara rukun iman yang perlu kita yakini, perlu kita imani ialah beriman kepada malaikat. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, seterusnya beriman kepada qada dan qadar. Yang mana dalam rukun iman yang keempat, dalam rukun iman ini, dalam jilid yang keempat ini membicarakan berkenaan dengan perihal hal malaikat. Semua kita telah ketahui dan juga maklum kerana salah satu daripada rukun iman dan juga fardu ain kepada kita untuk kita belajar, untuk kita mengetahui sama ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan juga berkenaan dengan utusan Allah, yakni Nabi ataupun Rasul. Seterusnya beriman kita kepada malaikat, apakah yang disebutkan dengan malaikat, dan juga adakah malaikat itu seperti kita manusia yang makan, minum, ada jantina lelaki dan juga perempuan, ataupun berbentuk fizikal semacam dengan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ini ada penghuninya. Ada yang nampak dilihat, ada yang tidak nampak dilihat pada mata kasar, tapi ada. Sebagaimana kalau kita tengok di dalam surau ini, kipas dapat berpusing dan juga lampu dapat menyala. Kerana apa? Ada padanya arus elektrik, walaupun tak nampak untuk kita lihat. Dalam alam ini Allah ciptakan ada yang dapat dilihat, iaitu makhluk. Selain daripada Allah adalah nama makhluk. Ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk selain daripada manusia, iaitu haiwan dan sebagainya. Ada yang tidak nampak dilihat tapi wujud. Kerana apa? Melalui dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat, beriman kepada perkara ghaib ialah adanya malaikat. Dan yang kedua, jin. Maknanya ini empat makhluk yang hidup di atas alam ini. Manusia,
dan juga makhluk-makhluk lain daripada binatang dan juga jin dan juga malaikat. Yang mana sebagaimana pentarifan malaikat itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan daripada apa? Daripada nur, daripada cahaya. Yang diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Dan malaikat ini adalah sejenis makhluk yang ghaib. Maknanya apa? Tak nampak dilihat dengan mata kasar. Tak dapat diketahui keadaannya dengan panca indera kita. Tak dapat kita nak rasa, tak dapat kita nak lihat, dan juga wujud ataupun tidak wujud. Kecuali yang disebut dalam kitab ini apabila mereka menjelma untuk menyamari sebagai makhluk yang lahir. Bagaimana dalam satu hadis Jibril Alaihissalam menyerupai seorang lelaki masuk ke dalam satu majlis dengan para sahabat, kemudian berhadap lutut antara Jibril yang merupakan seorang lelaki bertemu dengan Nabi, tanya tentang Islam, tanya tentang iman, dan juga tanya berkaitan dengan ihsan. Dan malaikat ini la ya'suna Allah ma amarahum, mereka tidak menderhaka kepada Allah dengan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Maknanya sentiasa melakukan ketaatan. Ada yang berzikir, ada yang rukuk, ada yang tasbih dan sebagainya. Dan insya-Allah pada hari ini kita tengok beberapa tugasan malaikat yang wajib kita ketahui secara tafsil. Secara tafsil maknanya apa? Satu persatu. Ingat semua dah, cuma nak ulang kaji balik. Nak tambah ilmu pengetahuan supaya kita bertambah keyakinan. Yang satu persatu itu apa? 10 kita duk dengar anak-anak kita duk belajar, kita sendiri pun daripada awal kita, maknanya daripada waktu sekolah ataupun di surau di masjid disebut, dan kita ingat pun nama-nama malaikatnya. Ini secara tafsir dia sebut 10. Secara tafsir 10. Dan malaikat ni secara umumnya banyak. Hanya diketahui jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tafsir satu persatu ni ada 10. Pada yang pertama Jibril. Ini supaya kita refresh balik. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Ridwan, Malik, Rakib, Atid, Munkar dan Nakir. Kalau kita orang tanya balik tugas-tugas dia ingat tidak? Tersebut nama boleh kita kita sebut satu persatu. Jibril apa dia? Yang menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail menguruskan hal ehwal kehidupan. Maknanya tugas-tugas yang diberikan kepada Allah kepada malaikat ni penghulu kepada malaikat, bahkan banyak. Dengan Israfilnya untuk menunjuk sangka kala Israelnya, Rakib, Atid ataupun Qiraman Katibin, kiri kanan kita ni ada yang mencatat amalan. Apabila seseorang itu beriman dengan wujudnya adanya malaikat, sudah pasti akhlak dia, kelakuan dia jadi hamba Allah yang baik. Kenapa? Tahu tak boleh nak buat maksiat, tak boleh nak mencuri, tak boleh nak minum arak, tak boleh nak buat sesuatu yang menyalahi hukum syarak, walaupun orang tak nampak, tapi dia sedar ada malaikat yang mencatat amalan dia. Maka jadi orang yang baik. Tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat.
yang mana antara tugasan malaikat ialah mencatat amalan setiap perbuatan manusia itu. Daripada awal dia sampailah dia meninggal dunia, hembus kembali, bertemu dengan Allah. Tidak ditinggal pun walaupun satu saat. Maknanya catatan amalan. Apabila sedar, jadilah orang yang baik. Kalau anak yang baik, walaupun ayah keluar outstation dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan tengok secara umum ada lagi tugasan malaikat yang lain. Jismul Latif Nuraniyah. Di dalam alam ini, antaranya apa dia? Kita tengok dari segi tugasan secara umum malaikat yang lain. Yang pertama untuk perkongsian pada tengah hari ini berkenaan dengan ditugaskan untuk memerhatikan perbuatan manusia itu. Hamba Allah Muhammad bin Abdullah sekian dia buat apa? Hari ini 30 Muharram buat apa? Solat subuh tidak, solat asar tidak, ataupun Jumaat dia di mana? Ada tugasan malaikat yang memerhatikan amalan manusia, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'ashr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Apa maksud dia? Ni yang pertama tugas malaikat yang memerhatikan perbuatan amalan manusia. Satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat turun naik, yata'aqabuna, turun naik dalam kalangan kamu, bertukasyif. Bertukasyif ketika mana? Silih berganti. Ada waktu. Yang ni jaga waktu ni. Kemudian ganti dia waktu mana? Silih berganti malam dan siang. Kedua-dua puak itu malaikat ini berhimpun pada waktu sembahyang subuh. Waktu subuh dan pada waktu sembahyang asar. Yang asar sampailah tugasan dia sampailah subuh. Kemudian diganti pula malaikat yang lain antara waktu subuh sampailah asar. Berselisih ganti antara waktu tersebut. Setelah itu puak itu yang bermalam dalam kalangan kamu naik. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah mengetahui dah perbuatan hambanya. Sedang ia mengetahui hal mereka itu. Keadaan kita semua di bawah pengetahuan Allah. Kenapa? Sebab Allah alim, maha mengetahui. Bagaimana keadaan hamba-hambaku semasa kamu tinggalkan. Wahai malaikat yang menjaga pada waktu siang hari daripada asar sampai subuh. Bagaimana kamu tinggalkan keadaan hambaku? Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang. Kami tinggal subuh dia solat. Sampai yang syih waktu petang, kami turun pada waktu itu juga mereka sedang melaksanakan ibadat. Dan kami datang kepada mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tiap-tiap seorang itu ada malaikat yang ditugaskan memerhatikan amalannya. Ini sebut tadi, kalau seorang itu sedar bahawa dirinya diawasi oleh malaikat, bukan CCTV di masjid, di surau ataupun di tempat awam, di orang kata apa, di traffic light dan sebagainya, ada lagi CCTV yang lebih daripada tu. Itu malaikat amal yang dikerjakan pada siang hari. Dan ada malaikat yang memerhatinya. Demikian pula pada amalan yang dikerjakan pada malam hari. Kalau sedar seorang itu tak buat perkara yang dosa, tak buat jahat dia, walaupun jiran cuti lama, tinggal kawasan, tak ada orang pun kawal di kawasan rumah dia, tapi oleh kerana ada kesedaran, diawasi, maknanya kita hidup ini ada malaikat yang mencatat amalan dan sebagainya,
maka dia tak buat perkara yang haram. Malaikat ini silih berganti. Pada waktu subuh dan juga asar. Ni subuh, asar. Usahakan moga-moga kita pada waktu subuh kalau boleh solat berjamaah. Kat mana? Kat surau. Kat mana surau Wangsa Melawati? Kat mana dekat masjid? Tak dapat juga. Sama ada berjamaah dengan ahli keluarga. Yang subuh ni besar dari segi ganjaran kebajikan. Itu yang pertama. Tugasan malaikat mengawasi amal perbuatan manusia. Yang kedua pada petang ini atau tengah hari ini berkenaan dengan apabila ni hadis yang panjang berkenaan dengan seseorang itu apabila dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diseru kepada malaikat, ini adalah hamba-Ku. Aku kasih kepada hamba-Ku ini. Maka malaikat pun menyerulah kepada ahli langit bahawa si fulan sekian-sekian Allah cinta kepada dia, maka dicintai oleh malaikat. Maknanya apa? Orang yang baik. Tapi kalau seorang itu dibenci oleh Allah, kemudian kepada malaikat bahawa sekian-sekian hamba Allah Subhanahu wa taala ini melakukan dosa, melakukan maksiat, hidup di atas muka bumi, maka dibenci oleh ahli langit, kemudian dibenci juga oleh ahli bumi. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga biar kita masuk dalam yang disebut diaminkan oleh malaikat. Ketika mana? Rupanya perbuatan kita ada waktunya. Malaikat doakan supaya apa? Ya Allah, perkenankan doa hamba-Mu ini ya Allah. Dia minta perkenankan ya Allah. Ketika mana? Ada malaikat ditugaskan untuk mengucap amin. Ketika mana? Salat. Waktu mana? Waladdallin. Habis Al-Fatihah. Kemudian kita pun amin. Ni bagaimana satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ammana al-imamu fa aminu. Fa innahu ma wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Bagaimana? Satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucap amin. Ketika mana ni? Ketika solat. Baca Al-Fatihah sebelum membaca surah. Sunat maknanya sekejap berhenti sekejap sebelum amin. Apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucap amin bersama. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampailah waladdallin. Amin. Sekali kita dengan imam mengucapkan amin. Amin makna dia apa? Doa. Apa dia? Istajibillah ma doa. Ya Allah, perkenankanlah doa ini. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lafazkan ketika kita solat, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mentadbir alam ini, yang menguasai alam akhirat. Bahkan kita minta tunjukkan ya Allah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar sebagaimana kamu tunjukkan kepada para nabi, siddiqin, orang yang benar, wasyuhada, para syuhada dan juga orang salihin. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan kamu jadikan kami orang yang dimurkai daripada Yahudi. Waladdallin. Dan juga daripada golongan yang sesat daripada Nasrani. Kemudian kita ucapkan apa dia? Amin. Bersama dengan ucapan iman, maka malaikat mendoakan
Nescaya diampunkanlah dosanya yang telah lalu. Disertakan doa daripada malaikat, ucapkan amin sama kepada mereka yang mengucapkan amin bersama dengan iman. Jangan pula waladhdallin, imam baca amin kita buat senyap, tak apa, sunat ustaz. Rugi. Rugi nak apa? Nak kepada doa daripada malaikat. Ya Allah, perkenankanlah, maknanya amin itu istajibillah doa, perkenankanlah doa hamba-Mu ini. Yang mana bacaan amin selepas baca Fatihah itu lebih lagi yang dibaca oleh imam sembahyang sangat besar tujuannya. Kerana apa? Fatihah yang kita baca itu mengandungi perkara-perkara, antaranya mohon hidayah yang disebut tadi. Mohon hidayah, mohon ditunjukkan jalan kebenaran. Bahkan mohon perlindungan daripada golongan yang sesat dan diburkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada waktu ketika itu malaikat mengucapkan amin. Maka kita lafazkan perkataan ataupun ucapan amin selepas waladhdallin sekali dengan imam. Ini besar. Besar. Ada diutuskan khas malaikat untuk mengucapkan amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga malaikat yang tugasnya apa dia? Untuk memohon keampunan kepada siapa? Kepada orang yang berada di tempat sembahyangnya dengan keadaan suci bersih. Di musalla baik, di surau baik, di masjid baik. Ketika kita berada dalam majlis tersebut, berada di dalam masjid, berada dalam surau untuk menunggu masuknya waktu ataupun habis masuknya waktu, sebelum, kalau waktu malamnya, sebelum masuknya waktu isyak, kita dengar kuliah dan sebagainya dalam keadaan iktikaf dan sebagainya, dipohon keampunan oleh malaikat kepada hamba ini. Moga-moga kita hari ini termasuk di dalam mereka yang didoakan oleh malaikat supaya ya Allah berikanlah keampunan kepada hamba-Mu ni ya Allah. Awal 12.30 lagi dah datang ke surau. 12 suku lagi dah turun daripada rumah. Hadis daripada Abi Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah allazi shalla fihi ma lam yuhdith. Taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini doa malaikat. Bagaimana malaikat sentiasa berdoa kepada siapa? Untuk seseorang kamu selama ia berada di tempat ia sembahyang padanya. Sebut musalla, tempat sembahyang. Selagi mana tidak berhadas. Dengan doa apa? Dengan doa Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Kalau kita nak doa daripada malaikat, masukkan kita dalam golongan ini yang berada di surau, yang berada di masjid. Bahkan dalam kita menunggu untuk buat ibadat juga adalah ibadat. Intizarul ibadah, ibadah. Tunggu untuk melakukan ibadat dah dinamakan ibadat. Habis waktu maghrib nak sampai isyak, tunggu di surau. Itu juga adalah ibadat. Yang pertama doa Allah maghfirlah, ya Allah ampunkanlah hamba-Mu ni. Apa lagi yang kita mau? Keampunan. Keampunan daripada Allah. Pagi tadi ada seorang yang meninggal. Bukannya anak qaryah kita, tapi diuruskan di masjid. Datang ke Kuala Lumpur untuk buat rawatan di HKL. Kanser. Rawatan orang Kedah. Tahu-tahu tak boleh discharge. Kerana apa? Pihak hospital kata maknanya sakit bertambah. Tak boleh nak selamat. Semalam ditinggal datang rumah adik dia di Wangsa Siaga. Meninggal, diuruskan dah. Tuan Haji Syafiq kita dengan daripada jenazah hantar ke mana? Ke Kedah. Antaranya apa dia? Apabila kita mandi, kita kafan, solat jenazah. Antaranya apa kita doa? Allahumma ighfir laha. Ya Allah ampunkanlahnya.
Ini malaikat sebut Allah maghfir lahu bagi siapa? Bagi mereka yang berada di musalla untuk menunggu melakukan ibadat. Mati pula, meninggal pula pada hari Jumaat. Moga-moga ada keberkatan dengan kebesaran hari ini. Doa dengan keampunan. Berikanlah keampunan kepada hamba-Mu ni. Apabila sebut manusia, siapa kita semua? Tak lepas daripada buat dosa. Tak lepas daripada buat silap. Maka perlu kita mohon keampunan kepada Allah. Antaranya, malaikat doakan keampunan kepada mereka melazimi tempat sembahyang. Ubah keadaan kita. Jika dahulu sibuk dengan kerja dan sebagainya, ada kesempatan masa, berubah, kita ruginya nak cover balik, datang ke surau, datang ke masjid. Perbuatan kita tersebut dijanjikan dengan kebaikan, bahkan kedudukan kita yang disebut tadi termasuklah ya Allah ampuninya. Kemudian Allahumma arhamhu, dan berilah rahmat kepadanya. Apa yang kita mahu? Keampunan daripada Allah. Yang kedua, rahmat daripada Allah dalam kehidupan di dunia ini. Ini 3 tugas malaikat selain daripada malaikat yang secara tafsil yang wajib kita beriman, kita yakini satu persatu tadi. Dan yang last sekali berkenaan dengan malaikat mendoakan kepada apa? Mereka yang datang awal ke masjid dan berada di saf yang awal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Daripada Al-Barra' bin Azib, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rahmat dan malaikatnya pula mendoakan. Maksudnya turunkan rahmat kepada siapa? Hamba-Mu ni. Ya Allah, pada mana? Mereka yang berada pada saf yang pertama. Hari Jumaat. Awal lagi dia datang ke surau untuk solat Jumaat ataupun ke masjid. Bahkan hari Jumaat ni ada kelebihan-kelebihan bagi mereka yang datang awal dan sebagainya. Jadi moga-moga kita termasuk dalam golongan yang didoakan oleh malaikat yang disebut tadi dengan tugasan-tugasan para malaikat. Moga-moga juga kita menjadi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya dengan sebetulnya dan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Saya berkongsian pada tengah hari ini. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.